Bertemu kembali dengan Tahun Maut Malaysia yang berlangsung tahun ini, kerajaan mensasarkan 28 juta kehadiran pelancong antarabangsa. Kerajaan juga menetapkan sasaran perbelanjaan pelancong sebanyak 76 bilion ringgit. Pelbagai strategi diambil termasuk promosi produk pelancongan Malaysia di luar negara dan kerjasama kerajaan dan swasta untuk menjayakan tahun ini. Hari ini Bisnes Awan ingin melihat trend serta strategi akan diambil untuk terus meningkatkan jumlah pelancong serta mewujudkan pengalaman pelancongan di Malaysia yang lebih menarik. Kita bersama pengarah urusan Gaya Travel, Noah Maddiah. Noah, selamat datang ke studio. Okey, pertama sekali kita nak lihat pasal Tahun Maut Malaysia 2014 ni, tahap kesediaan kita pada ketika ini. Sebab saya tahu kita ini dah masuk bulan Februari. Yes. Bagaimanakah sambutannya setakat ini dan bagaimanakah pula tahap kesediaan pemain-pemain industri pelancongan di Malaysia ketika ini? Pada waktu ini apa yang saya nampak, tahap persediaan pemain-pemain industri pelancongan di Malaysia ni memang mereka dah bersedia. Contohnya saya baru balik daripada ASEAN Tourism Forum di Sarawak dan di situ semua pemain-pemain industri pelancongan di Malaysia ni berkumpul dan berkongsi pengalaman dan berkongsi package untuk dipromosikan kepada masyarakat di luar negara dan menggalakkan lagi kedatangan mereka ke Malaysia. Apa unik USP yang Malaysia ada yang diketengahkan dalam ASEAN Tourism Forum tu? Sebab saya rasa jika kita lihat berbanding dengan negara-negara ASEAN lain, kita punya persaingan sengit. Kita ada Cambodia, kita ada Bali, kita ada berbagai destinasi lain. Jadi apakah yang Malaysia tawarkan dalam ATF tu? Apa yang kita punya USP? Sesuai dengan konsep kita Malaysia Truly Asia, kita menawarkan package pelbagai package pelancongan yang ada. Contohnya seperti di Malaysia dengan kepelbagaian kaum, masyarakat Cina, India, Iban, Kadazan, semua. Jadi pelancong yang datang dia boleh melihat keunikan budaya warisan yang ada di dalam Malaysia ni. Apa respon peserta dalam ATF tentang apa yang ditawarkan oleh Malaysia? Kebanyakan peserta yang terlibat di dalam ATF mereka memang suka dan tertarik untuk menjalankan aktiviti pelancongan di Malaysia yang saya nampaklah. Okey, berbalik pada soalan saya tadi tu, sambutan yang diterima setakat ini berkenaan dengan mungkin Noah lihat lebih banyak produk pelancongan diambil oleh pelancong pada tahun 2014 ni ataupun permintaan yang semakin meningkat. Apa yang Noah lihat trend sekarang ini untuk pelancong-pelancong antarabangsa ke Malaysia? Kebanyakan pelancong-pelancong antarabangsa ke Malaysia ni dia datang secara berkumpulan dan mereka akan pergi daripada satu tempat ke satu tempat. Contohnya sekarang destinasi yang popular adalah Kuala Lumpur, Penang, Sabah dan Sarawak. Dan mereka akan datang, contohnya kalau orang datang daripada ke KL, mereka akan pergi ke Penang dan akan pergi ke Perak, akan bermalam dengan lebih lama lagi di situ. Jadi selain daripada itu, adakah trendnya melihat kepada pelancongan yang mungkin budget ataupun yang mid-range ataupun yang mungkin high-end luxury travel ke ataupun bagaimana? Macam apa yang saya nampak di Malaysia ni, konsep tourism tu memang diperbagaikan. Maksudnya kita tak fokuskan kepada satu skop, contohnya pelancongan luxury. Kita perbagaikan daripada segi bajet yang sederhana sampailah ke pelancongan yang lain. Memang semua yang kita sediakan. Okey, bergerak ke hadapan pemain-pemain dalam industri pelancongan itu sendiri, apakah yang mungkin boleh menambah permintaan untuk produk-produk mereka tawarkan daripada hotel ataupun contohnya package-package yang ditawarkan? Okey, contoh kalau daripada segi travel agent, mereka memperbagaikan package-package. Contohnya daripada package-package yang biasa dia orang buat package yang satu, dia akan perbagaikan. Contohnya dia tak fokus kepada satu destinasi. Contohnya ada pelancong yang pergi ke package A, mereka akan dapat package B, C dan D. Kepelbagaian kemudahan yang disediakan tu. Ada tak mungkin permintaan yang tinggi daripada setengah-setengah negara tertentu ataupun kita dapat lihat semua ataupun ada negara-negara baru yang mungkin menunjukkan minat untuk datang ke Malaysia? Okey, apa yang saya nampak sekarang kita banyak terima kedatangan pelancong daripada Rusia dan juga daripada Asia Tengah. Dan trend ini memang kita sudah nampak daripada akhir tahun yang lepas. Memang kedatangan itu memang ramai. Dan dari kedatangan itu memang mungkin disebabkan tertarik dengan kemudahan pelancongan dan juga kemudahan-kemudahan yang ada di Malaysia. Okey. Ada mungkin perbezaan permintaan daripada mereka ataupun sama je dengan pelancong lain?
Contohnya setiap pelancong ni, contoh daripada media dia orang lebih suka pelancongan membeli belah dan shopping pada waktu malam semuanya. Dan kalau pelancong-pelancong daripada Eropah, kebanyakan mereka lebih suka kepada pelancongan ekotourism. Okey. Kita akan berhenti berehat seketika. Okey. Kembali selepas ini kita bincangkan daripada seorang pengembara pula. Apakah yang mungkin mereka boleh nantikan dan juga pengalaman yang mungkin mereka jangkakan daripada Tahun Malaysia 2014 ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Okey. Bertemu kembali, kita bincangkan tentang Tahun Baru Malaysia 2014 serta strategi dan juga pendekatan yang boleh diambil oleh pemain dalam industri pelancongan dan juga mereka terlibat dalam industri pelancongan. Tapi sekarang ini nak tengok daripada sudut pandang seorang pengembara pula, apakah yang mereka boleh jangkakan daripada Tahun Baru Malaysia 2014 ini dan juga apakah pengalaman yang mungkin mereka boleh cuba untuk Tahun Baru Malaysia 2014 ini. Kita bersama dengan pengarah urusan Gaya Travel, Noah Badiah. Noah, berbalik pada perbincangan tadi, kita nak tahu tentang apakah yang boleh dijangkakan oleh seorang pengembara, sebab saya tahu ramai dekat luar sana yang dengan penawaran tiket penerbangan yang murah dan juga kediaman ataupun accommodation yang boleh dapat dengan juga kadar yang rendah. Yes. Apakah yang boleh seorang pengembara dekat Malaysia ni, tempatan ataupun antarabangsa, jangkakan daripada pengalaman Tahun Malaysia 2014 ni? Okay, kalau sebagai seorang pengembara, sekarang ni pelbagai offer-offer yang murah disediakan. Banyak travel agency di Malaysia ni yang menawarkan package-package yang termasuk syarikat-syarikat penerbangan yang turut serta terlibat kan. Jadi contohnya kalau macam kita pergi ke Sabah, siapa yang kita berminat dalam ekotourism, kita boleh pergi ke Sandakan. Contohnya di Sandakan kita boleh tengok aktiviti-aktiviti ekotourism di sana. Bagi mereka yang mungkin suka ke aktiviti lasak, mungkin ada juga penawaran yang dilakukan di tempat-tempat lain kan? Penawaran package harga ni dibuat di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia dan kebanyakan semua agensi-agensi pelancongan yang terlibat akan menawarkan package-package yang menarik bersempena dengan kempen Tahun Melawat Malaysia ni. Jadi masyarakat umum daripada dalam dan luar negeri boleh memilih mana package-package destinasi yang mereka ingin lawati di seluruh Malaysia. Okey, bagi seorang pengembara tempatan contohnya, apakah yang mereka ataupun tips ataupun strategi yang mungkin mereka boleh ambil untuk melihat negara ni sepuas-puasnya untuk tahun seperti Tahun Baru Malaysia 2014 ni? Contohnya kalau macam cuti panjang macam akan datang kita hari ini bermula cuti panjang, kita boleh macam pengembara boleh pergi menjalankan aktiviti bercuti. Contohnya boleh pergi ke Penang dengan package yang murah, dengan boleh membeli tiket yang murah ataupun menaiki kenderaan sendiri. Di sana kita menyediakan macam-macam package penginapan, makan, minum yang disediakan. Adakah lebih murah dengan menggunakan package ataupun lebih murah kita beli sendiri secara berhasil-hasilkan? Ada pendapat saya, kalau kita pergi sendiri, kita menggunakan package tu adalah lebih murah. Lebih murah. Dan package tu beramai-ramai lah dengan jumpa. Beramai-ramai. Okey, seterusnya kita nak tengok usaha untuk menarik pelancong di luar negara. Apakah usaha-usaha yang dijalankan selama ini oleh kerajaan dan bagaimanakah kerajaan mungkin boleh meningkatkan usaha tersebut dan juga peranan pihak swasta sendiri, pemain-pemain dalam industri pelancongan. Apakah yang mereka boleh lakukan untuk menarik lebih banyak pelancong dari luar? Mungkin strategi baru yang Noah rasa yang boleh berjaya sekarang ini. Okey, macam apa yang saya nampak apa yang pihak kerajaan Malaysia dan khasnya Tourism Malaysia dan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan buat untuk mempromosikan kempen Tahun Melawat Malaysia ni adalah banyak. Contohnya dengan menjalankan aktiviti-aktiviti promosi di luar negara, lepas tu menambahkan lagi seminar-seminar pelancongan, membuatkan lagi karnival-karnival yang berkaitan dengan pelancongan untuk menarik, menwar-warkan lagi package yang ada di dalam negara ni, package pelancongan. Dan saya juga diberitahu yang Gaya Travel ada program Cinta. Okey. Mungkin boleh terangkan. Program Cinta ni adalah kerjasama antara Tourism Malaysia, Kementerian Pelancongan dan juga
Sekretariat Tahun Melawat Malaysia 2014 bersama Gaya Travel Magazine. Program ni kita membawa media-media, travel agent, blogger daripada dalam dan luar negara untuk mereka datang ke Malaysia untuk menghayati, merasai sendiri, mengalamilah maksudnya percutian di dalam Malaysia dan untuk mereka war-warkan di media masing-masing. Mungkin apa perincian program yang dilakukan? Okey, contohnya kita akan bawa media-media. Dah berlaku ataupun Kita dah berlaku. Dan yang akan berlaku ni adalah kita akan bawa di negeri Sabah. Contohnya kita akan bawa semua peserta-peserta ni pergi ke sesuatu destinasi dan ikut aktiviti-aktiviti program-program pelancongan yang kita buat di sana. Yang di mana pakej-pakej pelancongan tersebut turut dijual kepada masyarakat umum dan semua. Jadi melalui media sosial, Gaya cuba untuk mendekati pelancong-pelancong dan juga pengembara di luar sana. Adakah ini satu strategi yang baik menggunakan media sosial untuk saya rasa pada waktu ini satu benda yang amat bagus sebab dia lebih cepat. Sebab sekarang ni masyarakat dia nak cepat. Jadi bila dengan media sosial ni kita lagi cepat. Sebab kita boleh tahu dengan pantai dekat ujung jari je. Jadi macam untuk mempromosi itu pun lagi cepat. Okey, seterusnya saya ada satu soalan tentang pelancongan ataupun pengembaraan, trend pengembaraan ketika ini, di mana kita beli tiket di atas talian, kita beli kita buat package di atas talian. Dengan cara lain, travel agent tu mungkin dapat dipotong dan kita buat kita punya perancangan sendiri untuk mengembara. Adakah ini trend ini dijangka akan mendapat lebih banyak minat dan juga permintaan di masa depan? Dan adakah peserta dan juga pemain industri pelancongan Malaysia sedar akan trend ini dan juga turut sama dalam trend ini? Saya rasa pada waktu ini pemain industri memang sedar sebab kebanyakan pada waktu ini kebanyakan pelancong yang sedia ada mereka membuat tempahan sendiri dengan menggunakan talent sebab bagi mereka benda ini lebih mudah dan cepat dan mereka boleh buat pilihan dengan sesuka hati dan memberi kebebasan kepada mereka untuk menjalankan aktiviti pelancongan dan pergi membuat lawatan di mana yang mereka suka. Adakah pemain industri Malaysia bersedia dengan dan pada pendapat saya mereka dah bersedia dengan situasi macam ni lah. Okey. Dan bagi mereka yang mungkin ingin berlancung dengan keluarga, apakah nasihat dan juga apakah aktiviti-aktiviti menarik dan juga destinasi menarik yang mungkin mereka boleh look forward to ataupun mereka boleh lihat dalam Tahun Malaysia 2014 ni? Sebab saya rasa kita ada kalender pelancongan yang menarik. Ada pelbagai festival, ada pelbagai perayaan dan mungkin Noah boleh bagi suggestion kepada ataupun cadangan kepada pengembara di luar sana. Apakah tips-tips dan juga bagi mereka yang berkeluarga, bagi mereka yang berkumpulan ataupun bagi mereka yang seseorang, apa yang boleh Noah cadangkan? Contohnya bagi mereka yang berkeluarga, sekarang kita sedia maklum, contohnya di Johor kita dah ada Legoland, Hello Kitty. Dia jadi satu produk pelancongan taman tema yang terbesar di Malaysia kan. Jadi kepada family-family yang nak bawa anak-anak semua pergi waktu holiday semua, saya menggalakkan mereka pergi ke sana. Ke sana kepelbagaian aktiviti untuk family yang boleh dibuat di sana. Okey. Tapi kalau family tu nak buat aktiviti lasak semua, ada tak peluang tersebut? Memang ada kepelbagaian memang disediakan pelbagai aktiviti. Okey. Tapi saya tanya sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya tanya berbanding dengan penawaran yang dilakukan di negara-negara Asia lain, negara-negara ASEAN lain. Apakah kelebihan yang kita ada dan bagaimanakah kita mungkin boleh meningkatkan kelebihan tersebut dalam usaha untuk menarik sasaran 28 juta pelancong dan juga perbelanjaan 76 bilion ringgit ni? Okey, kelebihan yang kita ada adalah kepelbagaian produk pelancongan yang tersedia ada di Malaysia. Contohnya seperti saya maklumkan, kita ada eco-tourism, kita ada luxury tourism dan kepelbagaian budaya dan warisan yang kita ada, dan benda ini dapat menarik kedatangan pelancong yang ingin datang melihat keunikan yang ada di sini. Okey. Terima kasih Noah daripada Gaya Travel, pengarah usaha Gaya Travel, membincangkan tentang strategi dan juga usaha untuk menarik pelancongan sebab kerajaan mendasarkan penarikan pelancong sebanyak 28 juta kehadiran pelancong sepanjang tahun Malaysia 2014 dan juga perbelanjaan pelancong sebanyak 76 bilion ringgit. Nanti kita keep in touch lagi, kita tengok apa pula trend mungkin yang untuk second half ataupun untuk separuh kedua tahun 2014 mungkin ada perubahan. Dan kita akan berhenti di sini saja. Saya Rizal Sokapli, teruskan menonton Astro Awani, berita segenap dimensi. Salam hormat.